Ya, kali ini di laman sendiri dengan peranan baharu Lewis dalam taktikal baharu tanpa kamera. Beliau telah memberikan mata serangan game week lepas di laman lawan. Villa Park adalah seperti tangkal buat Lewis untuk cemerlang. Dengan kecelaruan barisan pertahanan Spurs, rekod tanpa bolos mereka bakal lebur dengan prestasi semasa barisan serangan Villa. Hamba jangka perlawanan ini akan berakhir dengan jaringan yang agak besar, mungkin 4-3, 3-2 atau mungkin 6-4. Jika ini berlaku, untuk Lewis tersenarai dalam rekod penjaring adalah cerah. Apa pandangan anda? Dengan fokus pengurus fantasi bertumpu kepada Bowen, mungkin Kudus yang bakal menyinar game week ini. Sejak kembali dari AFCON, Kudus dilihat kurang menyengat dan tidak terlalu bernapsu di hadapan gol. Berbanding menjadi penjaring sebelum AFCON, Kudus kini lebih kepada pengumpan gol untuk rakan sepasukan. Namun dengan perlawanan menentang Burnley di Upton Park, jaringan 1 gol seakan cerah minggu ini. Dengan kehadiran Paqueta, kreativiti serangan West Ham bertambah baik. Siapa pilihan anda, Bowen atau Kudus? Ada yang mengatakan dengan kehadiran semula Jackson ke dalam kesebelasan utama Chelsea, Palmer dilihat sering berada di tepi garisan padang kebanyakannya. Palmer lebih kepada pengumpan gol. Palmer kini menjadi pencorak kreatif gerakan Chelsea. Namun, sekiranya Chelsea ketinggalan ataupun Chelsea mendahului dengan selesa, Palmer adalah pemain yang berkemungkinan besar kekal di dalam padang walau apapun terjadi. Ini telah membuatkan Palmer mendapat 1 umpanan gol, di mana di dalam perlawanan menentang Brentford game week lepas, Palmer banyak menghabiskan masa di kawasan yang jauh dari kotak penalti lawan. Menentang Newcastle di Stamford Bridge game week ini adalah pertembungan pasukan dengan prestasi yang tidak konsisten. Dengan tugasan penalti di bahu beliau mungkin memberikan anda kelebihan, terutama kebanyakan pengurus mengorbankan beliau untuk pemain double game week 28. Percaya atau tidak, Solanke adalah penyerang pada kedudukan ke-6 terbanyak yang dijual pengurus fantasi global minggu ini. Adakah ini tindakan yang bijak? Ya, memang tidak dapat dinafikan. Di dalam perlawanan menentang Burnley game week lepas, Solanke ternyata tidak setajam sebelum beliau mengalami kecederaan. Hanya satu sahaja rembatan tepat, dan apa yang merisaukan, itu jugalah satu-satunya percubaan beliau dalam perlawanan tersebut. Beliau hanya menjadi penghubung kepada pemain-pemain Bournemouth yang lain. Solanke hanya banyak membuat shadow run untuk membuka peluang rakan sepasukan mendapatkan ruang menjaringkan gol. Jika ini berterusan, ianya tidak baik untuk FPL. Lebih-lebih lagi kepada pengurus fantasi yang bercadang untuk melantik Solanke sebagai penggalas amben triple captain game week ini. Fikir-fikirkan. Kai Havertz kini mula mendapat keserasian di dalam kesebelasan utama The Gunners. Pemain troll awal musim ini mula memulangkan mata serangan FPL sejak beberapa game week lepas. Havertz bakal menentang Brentford di laman sendiri game week ini. Rekod jaringan Arsenal sejak kebelakangan ini adalah sangat meriah. Sejak game week 25, Havertz telah konsisten membawakan 1 gol dan 1 umpanan gol dalam setiap game week. The Gunners telah menjaringkan 21 gol sejak game week 24. Rekod yang baik untuk menambah keyakinan pengurus fantasi melabur ke atas aset serangan The Gunners selepas ini. Dengan bermain sebagai false nine sejak kecederaan Gabriel Jesus, Havertz tidak melepaskan peluang tersebut. 3 gol dan 4 umpanan gol sejak game week 23. Cuma risikonya, The Gunners bakal berhadapan perlawanan penting saingan Liga Juara-Juara selepas perlawanan menentang Brentford. Adakah Havertz bakal direhatkan? Selepas menjaringkan gol sebagai super sub game week lepas, Darwin kini cergas untuk pertembungan menentang City di Anfield. Dengan status perlawanan yang dikatakan sebagai Clash of the Titans ini, sudah pasti Liverpool akan menggunakan kelebihan di laman sendiri untuk melakukan serangan bertali arus.
Kedudukan tiga terbaik liga dipisahkan dengan hanya satu mata sahaja di antara mereka. Liverpool sudah pasti tidak akan mengambil mudah perlawanan ini dan akan menurunkan barisan serangan terkuat mereka yang masih cergas. Sekiranya Mohamed Salah cergas, ini bakal mencerahkan lagi peluang untuk Darwin Núñez mendapatkan mata serangan. Dan jika tidak juga, Darwin mendapat manfaat tugasan penalti di bahu beliau dengan ketiadaan pemain dengan gelaran Raja Mesir itu. Ingat, saya bukan Sifu, saya hanya berkongsi info. Assalamualaikum.